Pakar-pakar tenaga dari seluruh dunia terkejut dengan laporan dari sebuah negara kecil di Asia Tenggara yang tidak mengeluarkan setitik pun minyak, tetapi kini diiktiraf sebagai negara medan minyak ketiga dunia. Negara ini, yang setiap tahun membelanjakan triliun ringgit untuk mengimpor minyak mentah, kini menjadi tumpuan. Kejayaan ini berpunca daripada sebuah syarikat kecil yang terdiri daripada 4 warga Malaysia yang telah membangunkan teknologi berpotensi bernilai triliun ringgit. Mereka menghidupkan semula haba buangan menjadi tenaga, suatu teknologi yang hampir menyerupai enjin kekal. Tawaran lumayan berpusu-pusu datang dari Indonesia, Asia Tenggara, dan Amerika Tengah. Kami akan menyediakan tanah kilang secara percuma. Kami akan menanggung semua pelaburan. Prosedur pensijilan akan kami percepatkan sepenuhnya. Syaratnya cuma satu, tinggalkan Malaysia dan pindahkan teknologi itu ke negara kami. Namun, keputusan syarikat itu mengejutkan. Malaysia tidak menyerahkan teknologi itu ke luar negara. Apakah sebabnya mereka tidak menjualnya walaupun ditawarkan berbilion ringgit? Dan bagaimana Malaysia berjaya mengubah lanskap tenaga dunia? Sekarang, saya akan ceritakan kisah yang mengejutkan ini. Sebelum kita mulakan, mohon sokongan Anda dengan menekan butang langgan dan suka untuk menyokong usaha kami. Jika Anda menyokong masa depan Malaysia, sila tinggalkan komen Malaysia Maju. Saya Raden Kumar, seorang pegawai kanan di Kementerian Alam Sekitar Indonesia, bertanggung jawab ke atas proyek perintis. Sebelum saya memulakan cerita saya, izinkan saya bertanya satu soalan. Bagaimanakah perasaan Anda jika Anda bangun pagi, membuka tingkap tetapi tidak dapat melihat langit? Setiap pagi, itulah langit yang saya lihat. Langit yang diselubungi jerebu kelabu, di mana bernafas pun terasa menakutkan. Pada suatu pagi, anak perempuan saya yang berusia 10 tahun, Putri, masuk ke bilik saya sambil memegang alat penyedot asma. Nafasnya yang sesak mengoyakkan hati saya. Ayah, hari ini Putri tak boleh pergi sekolah lagi ke? Saya tidak dapat menjawab. Ini adalah kali ketiga dia tidak hadir ke sekolah bulan ini. Dalam perjalanan ke Kementerian Alam Sekitar, jalan-jalan dipenuhi orang ramai yang memakai topeng. Apabila saya melalui gerai surat kabar, tajuk utama terpampang di mata saya. Jakarta dinobatkan sebagai kota berudara paling teruk di dunia 3 kali berturut-turut. Di bawahnya, terdapat satu lagi ayat yang lebih mengejutkan. Pembangkang. Kementerian Alam Sekitar membunuh rakyat. Tuntut peletakan jawatan segera menteri dan pegawai. Setibanya saya di pejabat menteri, saya segera dipanggil. Di atas mejanya terdapat kenyataan daripada pembangkang. Kumar, kamu sudah 3 tahun asyik mengkaji dan menangguh. China sudah melabur berbilion dolar dalam infrastruktur kendaraan elektrik. Apa yang kita buat? Saya menarik nafas dalam-dalam. Tuan Menteri, pada saat ini juga, truk diesel dan motosikal masih berlegar di jalan raya Indonesia. Peratusan kendaraan elektrik hanya 1%. Kendaraan selebihnya akan terus mengeluarkan asap egsos selama berpuluh tahun lagi. Masalahnya bukan masa depan 20 tahun lagi, tetapi hari ini, Menteri mendiamkan diri, memandang saya, dan akhirnya menggelengkan kepala. Malam itu, saya pulang ke rumah dan memeluk anak perempuan saya. Putri bertanya, "Ayah, bila langit akan biru semula?" Saya tidak menjawab. Sebaliknya memeluknya lebih erat. Nafasnya yang sesak melalui topeng menusuk jantung saya. Pada masa yang sama di Kuala Lumpur, Malaysia, berita disiarkan. Kandungannya menyatakan Malaysia telah membelanjakan lebih 15 bilion ringgit untuk import minyak mentah tahun ini. Namun, pakar menunjukkan bahwa sebahagian besar tenaga itu hilang sebagai haba enjin. Apabila saya menukar saluran, rancangan hiburan sedang disiarkan, tiada sesiapa yang peduli. Minyak disejat bersama wang dan sebahagian besarnya hilang ke udara sebagai haba enjin. Pada masa itu, saya tidak tahu teknologi yang akan mengubah masa depan anak perempuan saya, langit Jakarta, dan seluruh Indonesia, sedang lahir di sebuah kilang kecil di Malaysia. Dan ia dicipta oleh hanya 4 warga Malaysia. Beberapa bulan kemudian, saya menaiki pesawat ke Malaysia untuk menghadiri forum tenaga antarabangsa di Kuala Lumpur. Sejujurnya, saya tidak mempunyai harapan yang tinggi. Sepanjang 3 tahun ini, saya telah meneliti teknologi dari puluhan negara, tetapi jawabannya sentiasa sama, terlalu mahal, tidak realistik, atau kedua-duanya. Pada hari pertama forum,
wakil dari Bosch, Jerman, memulakan pembentangan. Sistem utama mereka menukar haba buangan menjadi elektrik. Mereka mendakwa dapat mengurangkan kos bahan api tahunan sebanyak 12% untuk setiap trek besar. Dewan bergemuruh. Tetapi dengan satu ayat seterusnya, semua orang senyap. Kos permulaan adalah Rp300.000 setiap unit. Saya mengeluh. Dengan budget Indonesia, jumlah itu tidak cukup untuk menukar 50 unit pun. Selepas pembentangan, saya keluar ke koridor. Saya melawat gerai-gerai dari pelbagai negara, tetapi semuanya hampir sama. Malaysia, Amerika Syarikat, Perancis, semuanya mempunyai teknologi yang hebat, tetapi saya terpaksa menyerah apabila melihat harganya. Penat, saya berjalan di sudut koridor apabila sebuah gerai lusuh menarik perhatian saya. Sebuah meja usang, dan di sana berdiri 3 lelaki pertengahan umur dan seorang wanita muda. Tiada paparan mewah seperti gerai lain. Tiada monitor besar, hanya beberapa risalah diletakkan di situ. Salah seorang lelaki pertengahan umur menghulurkan risalah kepada saya. Apabila saya mengambilnya dan hendak membuangnya ke tong sampah, mata saya terpaku pada satu ayat di halaman pertama risalah itu. 437 kendaraan ujian, purata peningkatan kecekapan bahan api 47%, purata pengurangan asap eksos 83%. Saya terkejut. 437 kendaraan, lelaki itu mengangguk. Ya, kami mengambil masa 21 tahun. Saya memandang mata lelaki itu. Dia kelihatan letih, tetapi tidak berputus asa. Maaf, encik dari syarikat mana? Nama saya Dato Kenji Abdullah. Saya telah mengkaji engine selama 27 tahun di Malaysia. Pada saat itu, saya merasakan ada sesuatu yang berbeza tentangnya. Berbeza sama sekali dengan juru jual di gerai-gerai lain. Dato Kenji menunjukkan kepada saya file data. Ia adalah contoh dari lori pengumpul sampah di Johor Bahru. Kendaraan yang gagal dalam ujian gas egzos lulus hanya dengan menukar cecair penyejuk. Kosnya hanya Rp17.000, sedangkan kendaraan di sebelahnya membelanjakan Rp85.000 untuk menukar alat ganti. Saya membelek halaman seterusnya. Terdapat rekod sebuah Hiace lama yang telah berjalan sejauh 230.000 kilometer, yang mana tahap asap egzosnya menurun dari 88% kepada 4%. Sebuah Crown yang telah berjalan 90.000 kilometer mencatatkan kecekapan bahan api hampir 2 kali ganda daripada nilai katalog. Saya memandang semula Dato Kenji. Adakah ini benar? Keyakinan terpancar dalam suaranya. Data membuktikannya. Malam itu saya kembali ke hotel dan tidak dapat tidur. Jika teknologi ini nyata, jika ia boleh diperkenalkan di Indonesia, anak perempuan saya dan anak-anak di Jakarta mungkin dapat melihat langit biru semula. Pikiran itu tidak lekang dari kepala saya. Pagi keesokan harinya, saya menghubungi Dato Kenji awal-awal. Dato, boleh saya melawat kilang Anda? Dato Kenji membawa saya ke sebuah kilang kecil di Shah Alam, Selangor. Apabila saya turun dari kereta dan melihat bangunan itu, ia kelihatan usang, papan tandanya berkarat, tingkapnya pecah. Sejujurnya, pada saat itu, saya berasa ragu-ragu. Adakah ini benar-benar tempat di mana teknologi yang akan mengubah dunia dilahirkan? Saya membuka pintu pejabat, 4 meja, 4 komputer, dan 4 orang. Itu sahaja. Dato Kenji memperkenalkan ahli pasukannya, Dr. Azlan bin Rashid, seorang ahli kimia, Dr. Siti Nurhaliza binti Hamid, seorang pakar bahan nano, dan Encik Amirul bin Yusuf, pengurus ujian lapangan. Saya bertanya kepada mereka, bagaimana Anda membangunkan teknologi ini? Dato Kenji menarik nafas dalam-dalam dan mula bercerita. Kisah itu bermula 27 tahun yang lalu, ketika dia masih muda. Pada usia 27 tahun, dia bekerja di pusat penyelidikan sebuah syarikat besar. Pada masa itu, dia bertanya kepada seorang penyelidik senior, jika cecair penyejuk tidak dapat menyerap haba dengan cepat, enjin akan menjadi terlalu panas. Jadi, mengapa kita terus menggunakan cecair penyejuk yang sama selama 100 tahun? Senior itu dikatakan mentertawakannya. Jangan pikir perkara bodoh macam tu. Buat kerja kamu. Cecair penyejuk asalkan tak beku, dah cukup. Namun, Dato Kenji tidak melupakan keraguan itu.
7 tahun kemudian, setelah berpindah ke syarikat lain, dia dikatakan telah mengemukakan cadangan kepada atasannya. Ia adalah pelan pembangunan cecair penyejuk berkecekapan tinggi berasaskan germanium. Atasan itu ketawa. Saya kagum dengan semangat kamu, tetapi berhadapanlah dengan realiti. Siapa yang akan membayar untuk cecair penyejuk? Cadangan itu disimpan di dalam laci. 9 tahun kemudian, dia mengemukakannya lagi, dan sekali lagi ditolak. Alasannya ialah pembangunan teknologi ini memerlukan berpuluh juta ringgit, dan syarikat tidak sanggup mengambil risiko sebegitu. Masa berlalu, 20 tahun berlalu. Pada usia 47 tahun, Dato Kenji membuat keputusan. Dia menggunakan semua uang pensiunnya dan membuka sebuah kilang kecil di Shah Alam. Istrinya bertanya, bagaimana dengan yuran universiti anak-anak? Dato Kenji dikatakan tidak dapat menjawab, tetapi dia yakin akan satu perkara. Dia akan menyesal seumur hidup jika tidak melakukannya. Dia mengumpulkan ahli pasukannya. Dr. Azlan dikatakan telah diejek oleh profesor universiti. Adakah kamu gila? Mendapat PhD dan pergi ke syarikat kecil, doktor. Siti pula dikatakan pada mulanya ragu-ragu. Dia tidak dapat mempercayai bahwa cecair penyejuk boleh mengubah dunia. Encik Amirul hanya berkata dia percaya kepada Dato Kenji dan mengikutnya. Gaji rendah, tiada jaminan kejayaan. Namun, 4 orang itu memulakan. Matlamatnya hanya satu, mencipta cecair penyejuk yang dapat mengekalkan suhu enjin dengan sempurna antara 80 keras hingga 90 keras hingga sia. Kaedahnya adalah dengan menjadikan germanium dan 7 jenis nadir bumi sebagai zarah nano. Tetapi itu adalah permulaan neraka. Kendaraan ujian pertama, sebuah truk lama, diisi dengan cecair penyejuk mereka. 30 menit kemudian, asap keluar dari enjin. Pam air rosak. Puncanya ialah zarah germanium terlalu besar. Pada kendaraan ke-67, cecair penyejuk mula membeku. Nisbah campuran nadir bumi salah pada tempat perpuluhan kedua. Dr. Azlan dikatakan rebah di situ. Kena mula semula, apabila kendaraan ke-189 diuji, ulasan negatif telah diposkan di forum dalam talian, enjin saya rosak selepas menggunakan produk ini. Ruangan komen dibanjiri dengan kritikan bahwa meningkatkan kecekapan bahan api dengan cecair penyejuk adalah penipuan yang melanggar hukum fisik. Dato Kenji dikatakan mematikan komputer secara senyap selepas membaca komen-komen itu malam itu. Pada musim sejuk tahun kedua, Encik Amirul meletak jawatan. Dia mahu berkahwin, tetapi gajinya tertunggak 4 bulan. Ibu bapa tunangnya tidak dapat menunggu lagi. Dato Kenji dikatakan menundukkan kepala. Maafkan saya, bolehkah kamu bertahan sedikit lagi? Encik Amirul menjerit. Dato selalu kata, sedikit lagi, kan? Dah 4 tahun. Sambil berkata begitu, dia keluar dari pintu seperti hendak memecahkannya. Dato Kenji dikatakan melihat dirinya di cermin, seorang diri di pejabat yang kosong. Rambut putih sudah separuh kepalanya. Dia bertanya kepada dirinya, adakah saya gila? Pagi keesokan harinya, Encik Amirul kembali bekerja. Dato, saya tak boleh biarkan Dato seorang diri. Mendengar kata-kata itu, Dato Kenji dikatakan menangis. Ibu bapa Dr. Siti juga dikatakan meneleponnya. Berhenti saja. Pergi ke syarikat besar. Kawan-kawan kamu di universiti semua sudah jadi pengarah. Sampai bila kamu nak buat benda ni? Dr. Siti meletakkan telepon dan kembali ke Makmal. 5 tahun lagi berlalu. Pada hari mereka menguji kendaraan ke-412, Dr. Siti berkata dengan suara bergetar. Dato, suhu enjin stabil pada 87 gras selama 3 jam. Dato Kenji bertanya, bukan tipukan, betul, kali ini ia adalah yang sebenar, sorakan bergema di pejabat. Dr. Azlan menangis, Encik Amirul mendongak ke langit. Namun untuk pengeluaran produk, pengesahan pada 437 kendaraan diperlukan. Ia mengambil masa 21 tahun. Pada hari ujian kendaraan ke-437 selesai, keempat-empat mereka hanya berdiri, memeluk satu sama lain tanpa berkata apa-apa. Dato Kenji memandang saya. Kumar, ini adalah 27 tahun kami.
masa yang dianggap sia-sia oleh orang lain. Pada saat itu, saya faham. Teknologi ini bukan sekadar produk. Ia adalah puncak dari kehidupan 4 orang yang telah dicurahkan ke dalamnya. Dan saya yakin, teknologi ini boleh mengubah masa depan anak perempuan saya, Langit Indonesia. Dato Kenji membawa saya ke Makmal. Laporan keputusan ujian kendaraan yang ditampal di dinding terpampang di mata saya. Lebih 437 rekod. Setiap keping kertas dipenuhi dengan nomor kendaraan, jarak tempuh, dan data sebelum dan selepas ujian. Dato Kenji mengambil satu daripadanya dan menyerahkannya kepada saya. Ini adalah kisah kejayaan pertama kami. Ia adalah kisah Encik Ahmad bin Hasan, pemandu lori sampah 7,3 tan di Johor Bahru. Selepas berjalan sejauh 110.000 kilometer, beliau menjalani ujian gas egzos. Keputusan gagal. Nilai nitrogen oksida, NOx, adalah 933 ppm, melebihi had standar 900 ppm. Rakan sekerja yang menjalani ujian bersamanya membawa keretanya ke bengkel. Beliau dikatakan telah menukar egzos dan membaiki pelbagai komponen. Bilnya adalah Rp85.000. Beliau berjaya memenuhi standar kelulusan 800 ppm. Namun, Encik Ahmad tidak mempunyai uang sebanyak itu. Beliau mencari di internet dan menemui produk bernama Nox Zero. Melihat harga Rp17.000, beliau ragu-ragu, adakah ini penipuan? Tetapi beliau tidak mempunyai pilihan lain. Beliau menukar cecair penyejuk dan selepas berjalan 800 km, beliau menjalani ujian semula. Pegawai ujian dikatakan tidak percaya melihat keputusannya. 542 ppm. Jauh di bawah standar. Encik Ahmad dikatakan menelepon Dato Kenji dan menangis. Adakah ini sihir? Bagaimana ini boleh terjadi? Dato Kenji menunjukkan kepada saya contoh seterusnya. Sebuah Hiace tahun 2003 yang telah berjalan sejauh 230.000 km. Sebagai kendaraan diesel, tahap asap egzosnya adalah 88%. Standar kelulusan adalah 20%. Jadi ini adalah pelanggaran yang sangat besar. Pemiliknya menyuntik Nox Zero dan selepas berjalan hanya 73 km, beliau menjalani ujian semula. Keputusannya adalah 4%. Dari 88% turun kepada 4%. Di sebelah saya, Dr. Azlan menjelaskan, cecair penyejuk biasa mempunyai kekonduksian terma yang lebih rendah daripada air. Walaupun enjin boleh mencapai 2000 degras, cecair penyejuk tidak dapat menyerap haba yang mencukupi. Akibatnya, pembakaran tidak sempurna berlaku dan asap egzos terhasil. Dr. Siti menyambung, kami menggunakan germanium. Ia adalah mineral dengan kekonduksian terma lebih 100 kali ganda daripada air. Kemudian kami menambah 7 jenis nadir bumi. Logam seperti ytterbium dan lanthanum. Ini berfungsi untuk mencegah kakisan dan memastikan sifatnya tidak berubah pada suhu tinggi. Encik Amirul menghidupkan skrin komputer. Satu lagi contoh muncul. Sebuah Crown tahun 2016 yang telah berjalan sejauh 98.000 km. Kecekapan bahan api katalognya adalah 10 km/liter, tetapi pengukuran sebenar mencatatkan 19,4 km/liter. Hampir 2 kali ganda. Saya menggelengkan kepala. Saya tidak faham. Kereta berusia 9 tahun mempunyai kecekapan bahan api yang lebih baik daripada kereta baru? Secara logiknya, kecekapan bahan api sepatutnya menurun apabila enjin semakin tua. Dato Kenji tersenyum. Betul, itu adalah logik biasa. Tetapi teknologi kami telah menumbangkan logik itu. Dengan mengekalkan suhu enjin dengan sempurna antara 80 gras hingga 90 gras, bahan api terbakar sepenuhnya tanpa sisa. Oleh kerana tiada haba yang dibuang, kecekapan dimaksimumkan. Dr. Azlan menunjukkan kepada saya penyebaran zarah nano, dikatakan ia bersaiz puluhan ribu kali lebih kecil daripada ketebalan rambut manusia. Semakin kecil zarah, semakin besar luas permukaan. Ini secara mendadak mempercepatkan kadar penyerapan haba. Dr. Siti menambah, kami mengorbankan lebih 400 kendaraan untuk mencari nisbah emas zarah-zarah ini. Ia mesti tepat hingga tempat perpuluhan kedua. Apabila ia 0,327%, pertukaran haba adalah maksimum.
apabila ia 0,329%. Pembentukan enapan bermula. Kami mengambil masa 27 tahun untuk mencari perbezaan yang sangat kecil itu. Pada saat itu, saya meremang bulu roma. Ini bukan sekadar produk. Ini adalah revolusi yang menumbangkan konsep cecair penyejuk yang telah diterima sebagai kebiasaan selama 100 tahun. Bukan air yang tidak berkesan, tetapi air yang menyerap haba dengan kelajuan yang luar biasa, teknologi yang menghidupkan semula tenaga yang dibuang. Dato Kenji memandang saya. Kumar, kami telah menemui medan minyak ketiga, bukan minyak yang terkubur di dalam tanah, tetapi teknologi yang memulihkan tenaga pada peringkat penggunaan. Malaysia adalah negara yang tidak mengeluarkan setitik pun minyak. Tetapi kami mempunyai teknologi ini. Malam itu, saya kembali ke hotel dan menyediakan laporan kecemasan kepada Menteri Alam Sekitar Indonesia. Tajuknya adalah jawaban yang ditemui oleh 4 warga Malaysia. Saya menghantar laporan itu dan memandang keluar dari tingkap yang tidak dapat tidur. Langit malam Kuala Lumpur jernih. Saya dapat melihat bintang-bintang. Adakah anak perempuan saya juga akan dapat melihat langit seperti ini suatu hari nanti? Tiba-tiba telepon bimbit saya berdering. Dari Menteri. Kumar, bolehkah teknologi ini dijamin? Boleh. Kita mesti jamin iya. Tetapi pada masa itu, saya tidak tahu. Seluruh dunia sudah mengincar teknologi ini. Dan kebenaran yang mengejutkan adalah Malaysia mengabaikan 4 orang yang mencipta teknologi ini. Sebulan selepas saya meninggalkan Malaysia dan kembali ke Indonesia, saya mengadakan sidang video setiap hari dengan Dato Kenji. Kami membincangkan kemungkinan pelaksanaannya di Indonesia. Namun, pada suatu hari, Dato Kenji menerima berita mengejutkan. Beliau dikatakan telah dihubungi terlebih dahulu oleh kerajaan Thailand. Encik Stichart, Timbalan Menteri Pengangkutan Thailand, dikatakan meneleponnya secara langsung. Dato Kenji, saya dengar Anda belum mendapat pensijilan di Malaysia. Tidak mengapa, kami akan memberi Anda pensijilan. Dato Kenji pada mulanya menyangka ia adalah panggilan penipuan, tetapi Timbalan Menteri Stichart serius. Beliau menawarkan proyek perintis berskala besar melibatkan 3.000 unit bas. Budgetnya 30 juta ringgit. Tempohnya 6 bulan. Kerajaan Thailand akan menanggung semua kos. Dato Kenji bertanya, "Mengapa Anda memilih kami?" Timbalan Menteri Stichart menjawab, 18% ekonomi Thailand adalah logistik. Lori diesel adalah talian hayat kami. Kami hanya mempunyai satu laluan kereta api dari Bangkok ke Chiang Mai. 1,2 juta truk di seluruh negara berjalan beratus kilometer setiap hari. Jika kecekapan bahan api meningkat hanya 10% dengan teknologi Anda, KDNK kami akan meningkat. Ini bukan soal transaksi, tetapi soal kelangsungan hidup. Dato Kenji dikatakan terkejut dengan kata-kata itu. Di Malaysia, tiada siapa yang mempedulikan teknologinya, tetapi di Thailand, ia dilihat sebagai strategi untuk kelangsungan hidup negara. Beliau hilang kata-kata. Seminggu kemudian, panggilan datang dari Meksiko. Ia adalah Encik Carlos, CEO sebuah syarikat logistik besar Meksiko. Dalam sidang video, beliau merayu dengan bersungguh-sungguh. Dato Kenji, rangkaian kereta api Meksiko hanya meliputi 11% negara. Jauh lebih rendah berbanding 68% di Malaysia. Kami bergantung sepenuhnya pada trailer dan bas jarak jauh. Syarikat Encik Carlos memiliki 300 trailer. Mereka juga mempunyai 5.000 bas jarak jauh. Trailer kami berjalan purata 680 km sehari. Dari Mexico City ke Cancun adalah kira-kira 1.650 km, Anda tahu. Jika kecekapan bahan api meningkat hanya 10%, syarikat kami dapat menjimatkan 98 juta ringgit setahun. Jika Anda tidak bersama kami akan kalah dalam persaingan. Dato Kenji menelepon saya, kelihatan bingung. Kumar, apa sebenarnya yang berlaku? Di Malaysia, tiada siapa yang peduli, tetapi di luar negara, begitu Rio rendah, saya ketawa. Sudah tentu. Data membuktikannya. Ia adalah pelik jika kerajaan Malaysia tidak menyadarinya. Kemudian, saya juga mula bertindak. Saya melawat ibu pejabat Pertamina, syarikat minyak terbesar di Indonesia. Sebuah syarikat gergasi,
dengan 43.000 stesen minyak di seluruh negara. Di hadapan para pengarah, saya menjelaskan teknologi Dato Kenji. Saya menunjukkan data pengesahan dari 437 kendaraan. Dewan mesyuarat bergemuruh. Seorang pengarah bertanya, adakah ini benar-benar mungkin? Cecair penyejuk sahaja boleh mengurangkan asap egzos sebanyak 80%? Data tidak berbohong. Saya sendiri melawat kilang di Malaysia dan mengesahkannya. Pengerusi Pertamina membuat keputusan. Produk ini akan diletakkan di semua stesen minyak di seluruh negara. Pada masa yang sama, saya menghubungi pengeluar motosikal terbesar di Indonesia. Syarikat itu menghasilkan 15 juta motosikal setahun. Daripada jumlah itu, model yang dilengkapi enjin penyejuk cecair adalah 7%, yaitu 1% 5 juta unit. Pihak pengeluar menawarkan untuk memperkenalkan NOx Zero pada semua motosikal baru. Ini karena pencemaran udara di Jakarta terlalu serius. Saya mencadangkan kepada Dato Kenji, Dato, datanglah ke Indonesia. Kami akan menjalankan proyek perintis. Dato, Kenji bertanya, tetapi kami masih belum mendapat pensijilan di Malaysia. Tidak perlu. Data membuktikannya. Pensijilan boleh ditangguhkan. Dan kemudian saya menambah dengan jujur, anak perempuan saya menderita asma setiap hari. 3-4 juta kanak-kanak di Jakarta mengalami penderitaan yang sama. Ini bukan politik, ini adalah soal kelangsungan hidup. Tolonglah kami. Dato Kenji terdiam seketika. Akhirnya, beliau berkata, baiklah, kami akan bantu Indonesia. Pada saat itu, saya yakin teknologi ini bukan hanya masalah Indonesia, tetapi akan menjadi jawaban bagi seluruh dunia. Tetapi pada masa itu, saya tidak tahu betapa teruknya Dato Kenji dan pasukannya diperlakukan di negara asal mereka, Malaysia. Dan fakta mengejutkan bahwa bayangan gergasi Cina sedang merancang untuk menelan teknologi ini. Thailand, Indonesia, Meksiko, 3 negara itu serentak menghampiri Dato Kenji. Walaupun alasan mereka berbeza, desakan mereka adalah sama. Thailand untuk kelangsungan logistik, Indonesia untuk menyelesaikan pencemaran udara, Meksiko untuk daya saing pengangkutan jarak jauh. Mereka sangat menginginkan teknologi ini. Apabila saya mengira saiz pasaran, saya hilang kata-kata. Thailand sahaja. Jika proyek perintis 300 juta ringgit berjaya, akan membawa kepada pengembangan ke seluruh negara. Indonesia, dengan penjualan di stesen minyak dan penggunaan pada motosikal baru, akan menjadi pasaran bernilai 1,9 triliun rupiah setahun. Meksiko, hanya dengan kontrak syarikat logistik, akan bernilai 98 bilion ringgit setahun. Gabungan 3 negara ini menghasilkan pasaran lebih 3 triliun ringgit. Sebuah syarikat kecil di Malaysia yang tidak mengeluarkan setitik pun minyak sedang menggegarkan pasaran tenaga global. Dato Kenji berkata kepada saya, Kumar, sejujurnya, saya tidak percaya. Ini adalah teknologi yang tiada siapa peduli di Malaysia, yang tiada piawaian dan tiada pensijilan. Tetapi di luar negara, begitu riuh rendah. Adakah ini biasa? Saya tersenyum pahit. Ia tidak biasa. Tetapi begitulah dunia. Hanya segelintir orang yang memahami nilai sebenar sesuatu. Namun, masalah sebenar bermula dari sini. Dunia mulai bergerak, dan kerajaan Malaysia masih berdiam diri. Ini adalah saat di mana 4 warga Malaysia itu akan memulakan perjuangan sunyi melawan dunia. Beberapa bulan kemudian, saya menghadiri persidangan teknologi otomotif Asia di Shenzhen, China, sebagai wakil Kementerian Alam Sekitar Indonesia. Sebaik sahaja saya masuk ke dewan, sebuah spanduk besar menarik perhatian saya. Tertulis penyampaian piawaian China Green Kulan 2026. Ia dianjurkan oleh Pusat Penyelidikan Teknologi Otomotif China. Pembentang yang naik ke pentas berkata, China akan menetapkan piawaian China Green Coolant CGCS menjelang 2026. Kami telah menandatangani MOU dengan 5 kementerian pengangkutan ASEAN. Pasaran ASEAN akan dikuasai oleh piawaian China. Seorang wartawan bertanya, adakah prestasinya lebih baik daripada teknologi NOx Zero Malaysia? Pembentang itu tersenyum. Piawaian bukan soal prestasi. Ia soal siapa yang mendominasi pasaran terlebih dahulu. Kami memiliki 327 paten penting berkaitan zarah nano.
Pada saat itu, kemarahan membuak-buak dalam diri saya. Teknologi Cina hanya pada tahap sebahagian kecil daripada data Dato' Kenji. Mereka mungkin hanya menguji sekitar 50 kendaraan, tetapi strategi mereka berbeza. Walaupun teknologinya tidak matang, mereka ingin mencipta piawaian terlebih dahulu dan menguasai pasaran. Selepas mesyuarat, saya segera menelepon Dato' Kenji. Dato, ini gawat. Cina coba merampas pasaran dengan piawaian palsu. Dato' Kenji mengeluh. Saya tahu. Kami juga dengar berita itu. Apa yang kerajaan Malaysia sedang buat? Mengapa mereka berdiam diri? Senyap seketika. Akhirnya, Dato' Kenji berkata, Kumar, bagi kerajaan Malaysia, kami adalah syarikat yang tidak wujud, kerana kami tidak pun mendapat pensijilan di Malaysia. Saya tidak dapat memahami kata-kata itu. Saya tidak dapat mempercayai bahawa Malaysia mengabaikan teknologi yang diiktiraf oleh dunia. Dato, apa sebenarnya yang berlaku? Dato' Kenji menarik nafas dalam-dalam dan mula bercerita mengenai hari-hari seperti neraka yang mereka alami. Beberapa bulan lalu, Dato' Kenji dan ahli pasukannya pergi ke Kuala Lumpur. Mereka membawa data ujian selama 27 tahun, keputusan pengesahan 437 kendaraan, dan kontrak dengan negara-negara asing. Tempat pertama yang mereka lawati ialah Kementerian Alam Sekitar. Mereka bertemu dengan seorang pegawai pentadbir. Dato' Kenji membentangkan dokumen-dokumen itu. Contoh dari lori sampah Johor Bahru. Contoh pengurangan asap exhaust hias. Contoh peningkatan kecekapan bahan api Crown. Pegawai itu membelak dokumen itu perlahan-lahan dan berkata, saya rasa ia adalah teknologi yang baik, tetapi tiada piawaian pensijilan prestasi cecair penyejuk. Dr. Azlan melangkah ke hadapan. Kalau begitu, bolehkah Anda ciptakannya? Di luar negara, mereka sanggup membelanjakan 300 juta ringgit untuk menguji. Untuk mencipta piawaian, kami perlu menubuhkan jawatan kuasa dan mengeluarkan kontrak penyelidikan. Ia akan mengambil masa sekurang-kurangnya 2 tahun. Dokter, Siti menjerit. 2 tahun? Dalam masa itu, Cina akan merampas seluruh pasaran. Maafkan saya, tetapi tiada apa yang boleh kami lakukan secara prosedur. Seterusnya mereka melawat Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Pegawai itu berkata, jika ia adalah peranti pengurangan asap egzos, kami mempunyai subsidi kerajaan sebanyak 70.000 ringgit. Tetapi cecair penyejuk adalah sesuatu yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Encik Amirul bertanya, jika ia tidak pernah berlaku sebelum ini, mengapa kami tidak menjadi yang pertama? Peruntukan bajet sudah habis. Ia mungkin sukar untuk tahun ini. Di Kementerian Pengangkutan, mereka menerima jawaban yang lebih mengecewakan. Komponen otomotif bukan di bawah bidang kuasa kami. Sila pergi ke Kementerian Alam Sekitar. Kami diminta datang ke sini oleh Kementerian Alam Sekitar. Kalau begitu, tiada apa yang boleh kami lakukan. Kembali ke pejabat, keempat-empat mereka hilang kata-kata. Dr. Azlan menghentak meja. Ini negara kita? Ada teknologi tetapi tidak boleh guna? Encik Amirul menyandarkan kepalanya ke dinding. Dato, untuk apa kita buat semua ni? Kenapa tak pergi Meksiko? Pergi Thailand? Dato Kenji dikatakan tidak dapat menjawab. Malam itu, keempat-empat mereka minum arak beras. Tanpa berkata apa-apa, mereka hanya meneguk minuman. Rasanya seperti jalan yang telah mereka tempuh selama 27 tahun runtuh dalam sekelip mata. Adakah mereka patut pergi ke luar negara dengan teknologi yang diabaikan oleh negara mereka? Atau adakah mereka patut kekal di Malaysia hingga akhir? Mereka tidak tahu. Saya menggenggam penumbuk erat. Dato, cerita mengarut apa ini? Kerajaan Malaysia sudah gila. Kami pun tidak tahu, Kumar. Jika dikatakan tiada piawaian, tiada apa yang boleh kami lakukan. Pada saat itu, satu idea terlintas di pikiran saya. Jika Malaysia tidak bertindak, mengapa tidak Indonesia bertindak dahulu? Jika Indonesia mengiktiraf teknologi ini sebagai negara dan memberitahu dunia, Malaysia akhirnya terpaksa mengikut. Dato, berikan saya masa. Saya akan menggerakkan kerajaan Indonesia. Walaupun Malaysia membuang Anda, dunia memerlukan Anda. Jangan lupa itu. Saya meletakkan telepon dan membuat laporan kecemasan kepada menteri. Bahawa Indonesia harus mengambil alih teknologi Malaysia terlebih dahulu.
bahwa kita tidak boleh menyerahkan pasaran kepada China. Menteri bersetuju, mulakan proyek perintis dalam tempo 6 bulan. Namun, langkah China lebih pantas. Mereka mempercepatkan rundingan dengan negara-negara ASEAN, Thailand, Vietnam, Indonesia, Filipina, Malaysia. China menawarkan kepada negara-negara ini semua kos pensijilan piawaian dikecualikan sepenuhnya, pemindahan teknologi percuma, dan bekalan produk awal ditanggung oleh China. Walaupun prestasinya lebih rendah, beberapa negara mulai goyah karena tawaran yang menarik itu. Saya menelepon Timbalan Menteri Stichart dari Thailand. Timbalan Menteri, adakah Anda akan menerima piawaian China? Timbalan Menteri Stichart mengeluh. Kumar, saya juga bergelut. Tawaran China terlalu menarik. Tetapi melihat data, teknologi Malaysia jelas lebih unggul. Jadi, mengapa Anda teragak-agak? Kerajaan Malaysia tidak memberikan jaminan. Ia terlalu berisiko untuk menyerahkan proyek negara kepada syarikat kecil yang terdiri daripada 4 orang. China pula mempunyai sokongan penuh kerajaan. Saya berasa marah mendengar kata-kata itu. Kerajaan Malaysia mengabaikan teknologi negara sendiri, menyebabkan negara-negara asing berasa tidak selamat. Ini bukan hanya masalah satu syarikat. Ini adalah soal maruah Malaysia. Sebuah negara yang tidak mengeluarkan setitik pun minyak, sedang memijak peluang untuk memulakan revolusi tenaga. Saya bertekad, jika Malaysia tidak bertindak, Indonesia akan meyakinkan dunia terlebih dahulu, dan suatu hari nanti, saya akan membuat Malaysia menyesal. Beberapa hari kemudian, saya menerima panggilan telepon terdesak dari Dato' Kenji. Kumar, kami menerima cadangan terakhir dari Meksiko. Apa kandungannya? Dato' Kenji mula membaca dokumen itu. Penyediaan tanah kilang seluas 15.000 meter persegi secara percuma. Dana pelaburan awal 1,2 bilion ringgit ditanggung oleh kerajaan. Pengecualian cukai korporat selama 10 tahun. Prosedur pensijilan dipermudahkan. Saya terkejut. Ini adalah tawaran yang sukar ditolak. Apa syaratnya? Menubuhkan syarikat tempatan dan memindahkan teknologi. Dan Dato' Kenji berhenti bercakap dan menghentikan operasi di Malaysia dalam tempo 5 tahun. Senyap seketika, saya tahu apa maksudnya. Jika mereka pergi ke Meksiko, teknologi ini tidak akan menjadi teknologi Malaysia lagi. Ia akan menjadi teknologi Meksiko. Kilang kecil di Shah Alam akan ditutup, dan 4 warga Malaysia itu akan berpisah. Dato', apa yang akan Anda lakukan? Dato' Kenji mengeluh. Kami akan bincang dalam pasukan. 2 hari kemudian, saya menerima panggilan lagi dari Dato' Kenji. Suaranya berat dan lesu. Kumar, kami mengadakan mesyuarat pasukan hari ini. Apa yang terjadi? Beliau menceritakan apa yang berlaku pada hari itu. Keempat-empat mereka berkumpul di bilik mesyuarat kilang di Shah Alam. Di atas meja, terdapat cadangan dari Meksiko. Encik Amirul mula membaca dokumen itu. Tanah kilang percuma, dana pelaburan, pengecualian cukai korporat 10 tahun. Dia mengangkat muka. Dato', bukankah ini tawaran gila? Doktor, Siti bertanya, syaratnya adalah menubuhkan syarikat tempatan dan memindahkan teknologi dan menutup operasi di Malaysia dalam tempoh 5 tahun, kan? Senyap seketika. Orang pertama yang bersuara ialah Dr. Azlan. Dato', saya akan pergi. Lagipun, di Malaysia tiada siapa yang peduli tentang kita kan. Dr. Siti juga mengangguk. Saya juga. Kami sudah bersusah payah selama 27 tahun. Sudah tiba masanya untuk kami mendapat ganjaran, kan? Encik Amirul berkata, saya pun akan pergi. Tapi Dato macam mana? Dato Kenji, dikatakan memandang keluar tingkap. Pemandangan taman perindustrian Shah Alam kelihatan. Orang ramai pulang dari kerja. Lampu kilang satu persatu padam. Asap dari cerobong. Beliau membuka mulut. Saya tak boleh pergi. Encik Amirul menjerit. Dato tak boleh pergi. Malaysia dah buang kita, kan? Tiada piawaian tak nak bagi pensijilan. Kenapa Dato seorang je macam tu? Dato Kenji berpaling. Air mata bergenang di matanya. Walau apapun, ini kampung halaman saya. Walaupun dibuang, walaupun diabaikan, ini tempat saya dilahirkan dan akan mati, Dato.
Beliau menyambung, Azlan, Siti, Amirul, kamu pergilah. Saya akan tinggal seorang diri. Pada saat itu, Encik Amirul dikatakan merebut cadangan Meksiko dan merobeknya. Kertas-kertas koyak bertaburan di lantai. Dato, saya tak boleh biarkan Dato seorang diri. Doktor, Azlan mula menangis. Saya tak boleh pergi. Doktor. Siti menundukkan kepala. Kami juga orang Malaysia. Biarlah kami bersama Dato hingga akhir. Keempat-empat mereka dikatakan berpelukan. Tanpa berkata apa-apa, mereka berdiri begitu lama. Dato Kenji berkata kepada saya, Kumar, kami menolak tawaran Meksiko. Mengapa? Tawaran yang begitu baik, mengapa Anda tolak? Ia bukan untuk uang. Jadi, untuk apa? Dato Kenji menarik nafas dalam-dalam. Jika kami pergi ke Meksiko, teknologi ini akan menjadi teknologi Meksiko. Apa yang akan tinggal untuk Malaysia? Kilang kami akan ditutup, pekerjaan akan hilang. Tetapi jika kami kekal dan mengembangkan syarikat ini, kami boleh menggaji 10 jurutera muda di Shah Alam. Jika kami mendapat mata wang asing melalui ekspor, kami boleh menyumbang kepada rizab negara. Dan yang paling penting, junior-junior kami di Malaysia akan berbangga, Malaysia juga ada teknologi hebat begini. Pada saat itu, saya meremang bulu roma. Dato, adakah itu lebih penting daripada wang? Itu sebabnya saya menjadi seorang jurutera. Saya memandang Dato Kenji di screen. Air mata berkaca di matanya. Kumar, sejujurnya, saya juga marah dan kecewa. Saya pikir, mengapa saya perlu buat semua ini, sedangkan negara sendiri membuang saya. Tetapi, teknologi ini dilahirkan di Malaysia. 4 warga Malaysia menciptanya selama 27 tahun, jadi ia patut kekal di tanah Malaysia. Itulah yang dinamakan marwah. Saya terkesima dengan kata-kata itu. Saya adalah seorang penjawat awam Indonesia. Secara dasarnya, saya sepatutnya hanya memikirkan keuntungan. Tetapi jika orang seperti Dato Kenji meninggalkan Malaysia, Malaysia akan kehilangan teknologinya. Dato, saya janji, saya akan bertindak sebagai wakil Malaysia. Dato perlu kekal di Malaysia. Itulah jalan yang akan menguntungkan dunia. Dato Kenji tersenyum. Terima kasih, Kumar. Kerana ada orang seperti Anda, kami masih boleh bertahan. Saya meletakkan telepon dan duduk diam seketika. Ada sesuatu yang lebih penting daripada wang. Dato Kenji menunjukkannya kepada saya. Pekerjaan, komuniti, dan impian jurutera junior. Dan yang paling penting, maruah. Maruah bahwa sebuah negara tanpa setitik pun minyak boleh mencipta piawaian tenaga dunia. Malam itu, saya membuat keputusan. Indonesia akan bertindak terlebih dahulu untuk membangunkan Malaysia. Untuk memastikan maruah yang dipertahankan oleh Dato Kenji diiktiraf oleh dunia. Dan suatu hari nanti, saya akan membuat kerajaan Malaysia menyesal. Sebulan kemudian, saya dan Menteri Alam Sekitar Indonesia pergi bertemu Presiden. Di tangan saya, tergenggam laporan mengenai teknologi Dato Kenji. Data pengesahan 437 kendaraan, cadangan dari Meksiko, dan konspirasi di sebalik piawaian Cina, semuanya tercatat di situ. Presiden mula membaca laporan itu. Halam demi halaman, pandangannya berubah. Kumar, adakah ini benar? Cecair penyejuk sahaja boleh mengurangkan asap egzos sebanyak 80%? Ya, Tuan Presiden. Saya sendiri melawat kilang di Malaysia dan mengesahkannya. Data tidak berbohong. Menteri menambah, Tuan Presiden, kualiti udara di Jakarta sudah mencapai tahap kritikal. Ketidakpuasan hati rakyat semakin meningkat dan serangan daripada pembangkang semakin sengit. Teknologi ini mungkin boleh membuka jalan penyelesaian. Presiden mengangguk, baik, laksanakan sebagai proyek perintis nasional. Berapa budget yang diperlukan? Kami bercadang untuk melaksanakannya dengan 500 unit bas bandar dan 300 unit truk logistik selama 6 bulan. Kira-kira 5 bilion rupiah. Lulus. Kumar, kamu akan mengawasi proyek ini. Pastikan ia berjaya. Saya akan ingat pesanan ini. Apabila saya keluar dari pejabat presiden, saya menggenggam penumbuk erat. Ia akan bermula saat di mana Indonesia akan memberitahu dunia tentang teknologi yang diabaikan oleh Malaysia. Seminggu kemudian, saya mengadakan sidang media di bangunan kerajaan di Jakarta. Puluhan wartawan hadir. Media utama Indonesia, serta media asing seperti BBC, CNN, dan Reuters,
turut kelihatan. Saya naik ke pentas dan berdiri di hadapan mikrofon. Jantung saya berdegup kencang. Saat ini mungkin akan mengubah kehidupan Dato' Kenji dan masa depan Malaysia. Pikiran itu membuatkan saya menggigil. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini Kementerian Alam Sekitar Indonesia akan membuat pengumuman bersejarah. Lampu kilat kamera menyala serentak. Kerajaan Indonesia memilih teknologi NOx Zero 330 dari Malaysia sebagai cecair penyejuk mesra alam pertama yang diiktiraf di Asia Tenggara. Gemuruh berlaku di kalangan wartawan. Seorang wartawan mengangkat tangan. Pegawai, mengapa bukan teknologi Indonesia, tetapi teknologi Malaysia? Saya menarik nafas dalam-dalam. Teknologi cemerlang tidak mengenal sempadan. Kami memerlukan teknologi terbaik, dan ia ada di Malaysia. Dalam tempo 6 bulan akan datang, kami akan menjalankan proyek perintis dengan 100 unit bas bandar di Jakarta dan 300 unit truk logistik di laluan Jakarta-Surabaya. Jika berjaya, kami merancang untuk memperluaskannya kepada 3-4 juta kendaraan di seluruh negara. Seorang wartawan lain bertanya, China sudah mempromosikan piawaian ASEAN. Mengapa Anda memilih Malaysia? Data membuktikannya. China menguji 50 kendaraan, Malaysia 437 kendaraan. Kami membuat pilihan terbaik bukan untuk permainan angka, tetapi untuk kesehatan rakyat kami. Dan akhirnya saya menambah, teknologi ini yang dicipta oleh 4 warga Malaysia selama 27 tahun, bukan sekadar cecair penyejuk, ia adalah medan minyak ketiga yang menghidupkan semula tenaga yang dibuang. Indonesia akan melangkah maju ke masa depan baru bersama teknologi ini. Selepas sidang media, saya menelepon Dato' Kenji. Dato', Indonesia sudah bertindak. Senyap seketika di hujung talian. Akhirnya, suara Dato' Kenji yang bergetar kedengaran. Terima kasih, Kumar. Benar-benar terima kasih. Kerana Dato' mempertahankan Malaysia, saya akan meyakinkan dunia. Ini barulah permulaan. Keesokan harinya, media di seluruh dunia melaporkan berita ini. The Times of India. 4 warga Malaysia menyelamatkan udara Indonesia. BBC, teknologi nano syarikat kecil Malaysia menjadi piawaian Asia Tenggara. Reuters, revolusi tenaga dari negara tanpa minyak, dunia memperhatikan. Namun, yang paling senyap adalah Malaysia. Media Malaysia hanya melaporkan berita ini secara kecil-kecilan. Hanya artikel pendek di sudut beberapa akhbar ekonomi. Dato' Kenji berkata, Kumar, nampaknya tiada siapa yang berminat di Malaysia, tidak mengapa. Mereka akan faham tidak lama lagi. Dan 2 hari kemudian, saya menerima panggilan dari Thailand. Timbalan Menteri Stichart. Kumar, saya lihat berita Indonesia. Kami juga sudah membuat keputusan. Kami akan memulakan proyek 3.000 unit. Kami menolak piawaian China. Melihat data, Malaysia jelas lebih unggul. Dan Indonesia telah mensijilkannya terlebih dahulu, jadi kami juga boleh mempercayainya. Saya tersenyum. Keputusan yang bijak. Timbalan Menteri. Sila beritahu Dato' Kenji. Kerajaan Thailand ingin menandatangani kontrak jangka panjang 5 tahun dengan teknologi Malaysia. Pada hari yang sama, Encik Carlos, CEO Syarikat Logistik Meksiko, juga menghubungi saya. Kumar, kami juga sudah membuat keputusan. Kami menarik balik cadangan pengeluaran tempatan. Sebaliknya, kami ingin menandatangani kontrak 5 tahun untuk mengimpor terus dari Malaysia. Mengapa Anda berubah pikiran? Fakta bahwa Indonesia telah memberi pensijilan negara adalah bukti bahwa teknologi itu boleh dipercayai. Lagipun, melihat ketegasan Dato' Kenji, saya yakin dia adalah orang yang jujur. Kami patut menghormati orang yang memilih negaranya daripada wang. 3 negara bertindak serentak. Thailand, Indonesia, Meksiko. Walaupun alasan mereka berbeza, kesimpulannya adalah sama, memilih teknologi Malaysia. Saya menghubungi Dato' Kenji. Dato', saya telah mengira nilai kontrak yang diharapkan. Berapa banyak? Thailand 300 juta ringgit. Indonesia 19 triliun rupiah. Meksiko 98 bilion ringgit. Jumlahnya melebihi 3 triliun ringgit. Dari hujung talian, ketawa Dato' Kenji yang terkejut kedengaran. 3 triliun ringgit? Di Malaysia, saya diejek kerana cecair penyejuk 17.000 ringgit. Tidak lama lagi Malaysia akan faham, Dato'.
Betapa hebatnya pencapaian Dato. Namun, kejutan sebenar berlaku keesokan harinya. Mesyuarat kecemasan dipanggil di Beijing, China. Ibu pejabat Pusat Penyelidikan Teknologi Otomotif China. Pegawai kerajaan China berkumpul di bilik mesyuarat. Seorang pegawai melaporkan, 5 negara ASEAN telah menarik balik MOU mereka. Vietnam, Indonesia, semuanya akan beralih kepada teknologi Malaysia. Bilik mesyuarat riuh rendah. Apa? Kami menawarkan tawaran yang begitu baik. Pensijilan Nasional Indonesia adalah penentu. Fakta bahwa data prestasi Malaysia jauh lebih unggul daripada kami telah didedahkan. Pegawai yang bertanggung jawab menghentak meja. Warga Malaysia keparat, syarikat kecil 4 orang ini menghancurkan rancangan kami. Apa arahan Anda? Senyap seketika. Akhirnya, pegawai itu mengeluh. Berundur. Pasaran sudah beralih kepada Malaysia. Mendorongnya lagi hanya akan menyebabkan lebih banyak kerugian. Perang penstandardan Cina berakhir begitu sahaja. Ia adalah kesimpulan rapuh bagi strategi untuk mendominasi pasaran hanya dengan piawaian tanpa teknologi. Apabila saya mendengar berita ini, saya menelepon Dato Kenji. Dato, Cina sudah menyerah. 3 negara ASEAN telah menarik balik MOU mereka dan memilih teknologi Malaysia. Dato Kenji berkata, Kumar, saya tidak percaya. Adakah kita benar-benar menang? Ya, Dato, kita menang. Data mengalahkan penipuan. Malam itu, saya pulang ke rumah dan memeluk anak perempuan saya. Ayah, ada berita baik ke putri sayang. Tidak lama lagi kamu akan dapat melihat langit biru semula. Betul ke? Orang Malaysia yang tolong kita. Putri masih bingung, tetapi saya hanya tersenyum. Saya berjanji pada diri sendiri bahwa apabila dia dewasa, saya akan menceritakan kepadanya bagaimana 4 orang dari negara tanpa setitik pun minyak mengubah dunia. 3 bulan selepas proyek perintis di Indonesia bermula, NOx Zero telah diperkenalkan di 500 unit bus bandar di Jakarta. Data dikumpulkan setiap minggu. Purata peningkatan kecekapan bahan api, 43%. Purata pengurangan nitrogen oksida, 78%. Purata pengurangan asap egzos, 81%. Angka-angka ini hampir sama dengan data yang dikumpulkan oleh Dato Kenji di Malaysia. Setiap minggu saya melaporkan kepada Menteri Alam Sekitar. Tuan Menteri, keputusan 3 bulan ini sangat mengejutkan. Indeks Quality Udara Jakarta telah meningkat 23% bulan lalu. Menteri tersenyum. Hebat, Kumar. Sediakan untuk pengembangan ke seluruh negara. Media Indonesia melaporkan berita ini setiap hari. Teknologi Malaysia menyelamatkan udara Jakarta. Keajaiban yang dilakukan oleh 4 syarikat kecil. Seluruh Indonesia kini. Reaksi rakyat juga sangat positif. Seorang pemandu bas bandar berkata dalam temu bual, kos bahan api saya telah berkurangan separuh. Syarikat pun terkejut. Teknologi Malaysia memang hebat. Seorang pemandu truk logistik turut bersaksi. Dulu, ulang-alik dari Jakarta ke Surabaya menelan belanja Rp800.000. Sekarang, hanya Rp450.000. Hampir separuh. Di seluruh bandar, suara rakyat kedengaran. Saya rasa langit lebih jernih sekarang. Serangan asma anak saya berkurangan. Terima kasih banyak. Saya menyampaikan semua cerita ini kepada Dato Kenji. Dato, rakyat Indonesia berterima kasih. Mereka berkata anak-anak kini boleh bernafas karena Dato. Suara Dato Kenji bergetar. Kumar, ada gunanya kami menempuh 27 tahun ini. Namun, sesuatu yang mengejutkan berlaku. Panggilan datang dari Malaysia. Dato Kenji menelepon saya. Kumar, Kementerian Alam Sekitar Malaysia menghubungi kami. Mereka bertanya sama ada kami berminat untuk menyertai proyek perintis. Saya tersenyum pahit. Sekarang, Indonesia sudah bertindak 3 bulan lebih awal. Dato Kenji juga mengeluh. Betul, sejujurnya, saya marah. 5 tahun lalu, mereka menghalau kami kerana tiada piawaian. Dato, apa yang akan Anda lakukan? Senyap seketika. Akhirnya, Dato Kenji berkata, saya akan terima. Apa? Walaupun lambat, tidak mengapa. Jika Malaysia bersedia bertindak, itu sudah cukup. Walaupun saya marah,
ia masih negara saya. Saya terkesima dengan kata-kata itu. Seorang lelaki yang diabaikan dan diejek oleh negara sendiri, tetapi menunggu hingga akhir, itulah Dato Kenji. Beberapa hari kemudian, mesyuarat diadakan di Kementerian Alam Sekitar di Kuala Lumpur. Dato Kenji dan ahli pasukannya hadir. Pegawai pentadbir berkata, Dato Kenji, kami telah melihat keputusan proyek perintis di Indonesia. Kami terkejut. Kami juga ingin mempromosikan proyek perintis di dalam negara. Adakah Anda sudi menyertainya? Encik Amirul tidak dapat menahan diri dan menyampuk. 5 tahun lalu, Anda berkata tiada piawaian. Kan? Jika Anda membantu kami pada masa itu, kami sudah berjaya lebih awal daripada Indonesia. Pegawai itu kelihatan serba salah. Saya minta maaf, kami tidak menyadari kepentingannya. Dokter Azlan juga menambah. Di luar negara, mereka sanggup membelanjakan 300 juta ringgit untuk menguji. Tetapi di Malaysia, kami hanya diberitahu tiada preseden. Jujurnya, kami tidak berasa senang hati apabila diminta menyertai sekarang. Suasana bilik mesyuarat menjadi tegang. Pada saat itu, Dato Kenji membuka mulut, pegawai, sila fahami perasaan ahli pasukan saya. Kami bersusah payah selama 27 tahun, tetapi negara sendiri membuang kami berasa kecewa. Saya faham, tetapi kami akan menyertai. Ahli pasukan memandang Dato Kenji dengan terkejut. Dato Kenji memandang ahli pasukannya. Walaupun lambat, adalah penting bagi Malaysia untuk bertindak. Apa yang kita inginkan adalah pengiktirafan, kan? Sekarang ia telah tercapai. Kemudian beliau berpaling kepada pegawai itu dan berkata, saya ada syarat. Sila beritahu saya. Sila buat piawaian pensijilan prestasi cecair penyejuk dalam tempo 6 bulan, supaya syarikat generasi seterusnya tidak perlu bersusah payah seperti kami. Pegawai itu mengangguk. Saya janji. Selepas mesyuarat, keempat-empat mereka duduk di kafe. Encik Amirul bertanya Dato, betul keni? Saya masih belum dapat menerima. Dato Kenji menghirup kopi. Amirul, jika ada masa untuk marah, lebih baik kita buat kerja. Jika kita berjaya, Malaysia akan berubah. Piawaian akan dibuat, dan junior-junior akan dapat bermimpi. Dr. Siti berkata, Dato betul. Jika kita tidak membuka pintu, generasi seterusnya tidak akan dapat masuk. Dr. Azlan juga tersenyum. Dato, saya tidak menyesal mengikut Dato hingga akhir. Mari kita teruskan hingga akhir. Keempat-empat mereka menjatuhkan gelas. Malam itu, Dato Kenji menelepon saya. Kumar, Malaysia akhirnya bertindak. Tahniah, Dato. Ini semua kerana Kumar. Karena Indonesia mengiktiraf kami terlebih dahulu, Malaysia juga terjaga. Tidak, Dato. Kerana Dato tidak berputus asa. Dato Kenji berkata, saya teringat ketika saya melawat Kementerian Alam sekitar 5 tahun lalu. Saya dihalau kerana dikatakan tiada piawaian, tiada presiden. Pada masa itu, saya benar-benar berputus asa. Tetapi sekarang berbeza. Ya, sekarang Malaysia juga melihat kami. Lambat tetapi tidak mengapa. Yang penting, akhirnya ia berjaya. Saya tersenyum. Dato janji satu perkara pada saya. Apa itu? Jangan tinggalkan Malaysia pada masa hadapan, walau seberapa baik pun tawaran dari seluruh dunia. Dato Kenji tersenyum. Saya janji. Ini tempat saya. Saya meletakkan telepon dan memandang keluar tingkap. Langit Jakarta semakin jernih. Ia tidak lagi diselubungi jerbu kelabu seperti dahulu. Biru mula kelihatan. Anak perempuan saya, Putri, keluar dari bilik dan bertanya, Ayah, esok boleh pergi sekolah? Sudah tentu Putri sayang. Esok kamu boleh bersukan di sekolah juga. Wah, betul ke? Putri ketawa. Sambil memeluk Putri, saya berpikir, 4 warga Malaysia telah mengubah masa depan anak perempuan saya. Sebuah negara tanpa setitik pun minyak sedang mengubah udara dunia. 6 bulan selepas proyek perintis di Indonesia bermula, saya sedang menyiapkan laporan akhir. Di atas meja, beratus-ratus keping data bertimbun. Keputusan selama 6 bulan dari 500 unit bas bandar di Jakarta dan 300 unit truk logistik di laluan Jakarta-Surabaya, jumlahnya 800 unit. Purata peningkatan kecekapan bahan api, 40-47%.
Purata pengurangan nitrogen oksida, 79,3%. Purata pengurangan asap egzos, 81%. Purata pengurangan karbon monoksida, 71,8%. Semua angka itu mengesahkan data awal Dato Kenji, tiada satu pun yang palsu. Saya menyerahkan laporan akhir kepada Menteri Alam Sekitar. Tuan Menteri, proyek perintis telah berjaya diselesaikan. Saya mencadangkan pengembangan ke seluruh negara. Menteri mengangguk sambil membaca laporan. Saya terkejut, Kumar. Indeks kualiti udara Jakarta telah meningkat 31% dalam 6 bulan. Ya, Tuan Menteri. Kadar kejadian penyakit pernafasan di kalangan rakyat juga telah menurun 18%. Baik. Luaskan kepada 3-4 juta kendaraan di seluruh negara. Budget akan saya uruskan sendiri. Apabila saya keluar dari pejabat menteri, saya menelepon Dato Kenji. Dato, Kerajaan Indonesia telah meluluskan pengembangan ke seluruh negara. Dari hujung talian, suara Dato Kenji yang terharu kedengaran. Betul ke? 3-4 juta kendaraan? Ya, Dato. Sekarang semua kendaraan di seluruh Indonesia akan menggunakan teknologi Dato. Dato Kenji terdiam seketika. Akhirnya, beliau berkata dengan suara bergetar, Kumar, 27 tahun kami tidak sia-siakan, tidak pernah sia-sia dari awal, cuma dunia yang lambat menyadarinya. Pada hari yang sama, berita juga tiba dari Thailand. Timbalan Menteri Stichart mengadakan sidang media. Kerajaan Thailand akan menetapkan teknologi NOx Zero dari Malaysia sebagai cecair penyejuk standar nasional. Hasil proyek perintis 3.000 unit menunjukkan kecekapan bahan api purata meningkat 41% dan pelepasan gas egzos purata berkurang 76%. Kami akan memperkenalkannya secara berperingkat kepada 1/2 juta kendaraan komersial di seluruh negara. Media Thailand riuh rendah. 4 syarikat kecil Malaysia menyelamatkan industri logistik Thailand. Teknologi dari negara tanpa minyak akan meningkatkan KDNK Thailand sebanyak 0,4%. Meksiko juga bertindak. Syarikat logistik NC Carlos memperkenalkan NOx Zero pada 5.000 unit kendaraan. Hasilnya tersebar ke seluruh Meksiko. Purata penjimatan kos bahan api tahunan bagi setiap syarikat adalah 52 juta ringgit. Industri logistik Meksiko bersemangat. Syarikat-syarikat pesaing mula bergegas memperkenalkan teknologi Malaysia. Kerajaan Meksiko juga mengumumkan sokongan di peringkat nasional. Syarikat yang memperkenalkan teknologi NOx Zero dari Malaysia akan diberikan insentif cukai. Saya mengumpulkan semua berita ini dan menghantarnya kepada Dato Kenji. Dato, saya telah mengira skala kontrak. Ia melebihi 3,1 triliun ringgit dari 3 negara. Dato Kenji berkata dengan nada tidak percaya, 3 triliun. Teknologi yang kami cipta 4 orang di kilang Shah Alam. Ya, Dato, dunia telah mengiktirafnya. Namun, suara Dato Kenji tenang. Kumar, sejujurnya, saya masih tidak dapat merasakannya. Di Malaysia, saya diejek kerana cecair penyejuk 17.000 ringgit. Tetapi dunia mengiktiraf nilai 3 triliun ringgit? Sudah tentu. Orang yang menghargai mutiara akan tahu nilainya. Pada saat itu, Dato Kenji berkata, Kumar, saya ada satu keputusan yang telah saya buat. Apa itu? Saya akan mengembangkan kilang di Shah Alam dan menggaji lebih ramai pekerja. Pesanan dari luar negara semakin meningkat, dan 4 orang sahaja tidak mencukupi. Keputusan yang baik. Berapa ramai yang akan Anda ambil bekerja? Pada mulanya, kami menyasarkan 28 orang, jurutera bahan nano, penyelidik kejuruteraan kimia, hingga penguji lapangan. Saya ketawa. 4 orang menjadi 32 orang, 8 kali ganda. Ya, dan semua yang kami ambil bekerja adalah belia Malaysia. Meksiko menawarkan untuk membina kilang, tetapi saya tolak. Saya rasa pekerjaan patut kekal di Malaysia. Itu pilihan Dato. Dato Kenji menyambung, saya ingin melihat belia kembali ke Taman Perindustrian Shah Alam. Saya ingin menunjukkan kepada mereka bahawa bukan sahaja syarikat besar yang boleh berjaya, tetapi syarikat kecil juga boleh mencipta teknologi bertaraf dunia. Sila lakukannya. Dato telah membuka jalan itu. Beberapa hari kemudian, sebuah spanduk besar digantung di hadapan kilang di Shah Alam.
Jurutera bahan nano diperlukan. Penyelidik kejuruteraan kimia diperlukan, tiada pengalaman diperlukan. Bekerja di Shah Alam. Di bawah spanduk itu, dalam huruf kecil, tertulis, mengekspor ke 3 negara. Syarikat pertama yang diiktiraf oleh Kerajaan Indonesia. Keesokan harinya selepas iklan jawatan kosong dikeluarkan, sesuatu yang mengejutkan berlaku. Permohonan berpuluh-puluh. 187 permohonan dalam sehari. 340 permohonan dalam 2 hari. Selepas seminggu, ia melebihi 520 permohonan. Dato, Kenji menelepon saya. Kumar, saya terkejut dengan banyaknya resume yang diterima. Sudah tentu Dato. Syarikat Dato sudah terkenal. Bukan itu maksud saya. Orang-orang dari Universiti Malaya dan Universiti Teknologi Malaysia juga memohon. Ada juga yang bekerja di Proton dan Telekom Malaysia, tetapi ingin menukar pekerjaan. Saya ketawa. Mengapa Dato terkejut? Syarikat Dato sedang mengubah dunia. Dato Kenji berkata. Seorang pemuda berkata dalam temu duga, saya melihat berita di Indonesia dan ingin bekerja di sini. Mengubah dunia dengan teknologi Malaysia memang hebat. Betul itu. Seorang lagi calon dari syarikat besar berkata dia tidak kisah jika gajinya separuh. Dia ingin mempelajari teknologi sebenar di sini. Mendengar cerita itu, hati saya tersentuh. Inilah yang dipertahankan oleh Dato Kenji selama 27 tahun. Tempat di mana belia Malaysia boleh bekerja dengan bangga. Tempat di mana mereka boleh memilih teknologi berbanding wang, maruah berbanding keuntungan. Dato, sila ambil pekerja yang terbaik dan bimbing mereka dengan baik. Mereka akan mencipta teknologi seterusnya. Saya akan lakukannya. Sebulan kemudian, majelis peresmian pekerja baru diadakan di Kilang Shah Alam. 28 pekerja baru berkumpul. Dari awal 20-an hingga pertengahan 30-an. Semua orang kelihatan penuh semangat. Dato Kenji naik ke pentas dan berkata, selamat datang semua. 27 tahun lalu, ketika saya masih muda seperti Anda, saya mempunyai satu soalan. Mengapa cecair penyejuk tidak berubah selama 100 tahun? Dengan satu soalan itu, saya terus melangkah selama 27 tahun, dan hari ini saya bertemu Anda semua, pekerja baru bertepuk tangan. Anda juga perlu bertanya, tanyakan apa yang Anda anggap biasa. Keraguan itulah yang akan mengubah dunia. Seorang pekerja baru mengangkat tangan. Dato, mengapa Anda menolak Meksiko walaupun mereka menawarkan 1,2 bilion ringgit? Dato Kenji tersenyum, karena ada sesuatu yang lebih penting daripada uang. Itu adalah Anda semua. Jika saya pergi ke Meksiko, Anda tidak akan berada di sini. Mencipta pekerjaan di Malaysia dan membiarkan belia Malaysia bermimpi adalah lebih penting. Tepukan gemuruh kedengaran. Doktor, Azlan membawa pekerja baru ke Makmal. Nampak kertas yang ditampal di dinding ini? Ada 437 helai. Ini adalah rekod kegagalan kami. Pekerja baru kelihatan terkejut. Membanggakan kegagalan? Bukan kebanggaan. Ia adalah bukti. Bukti bahwa kami tidak berputus asa walaupun gagal 437 kali. Anda juga akan gagal. Tetapi jangan berputus asa. Dr. Siti menunjukkan sampel zarah nano. Ini adalah jantung kami. Ia mesti tepat hingga perpuluhan kedua. Perbezaan 0,01% memisahkan kejayaan dan kegagalan. Anda akan belajar ketepatan ini. Encik Amirul berkata, 5 tahun lalu, saya meletak jawatan apabila gaji saya tertunggak 4 bulan. Tetapi keesokan harinya, saya kembali bekerja. Karena saya tidak boleh membiarkan Dato seorang diri. Anda juga akan menghadapi masa yang sukar. Pada masa itu, lihatlah rakan di sebelah Anda. Bersama-sama, kita boleh mengharunginya. Malam itu, saya menonton berita Malaysia. Saya boleh menonton berita Malaysia dari Indonesia. Jugu cakap berita berkata, sebuah syarikat kecil di Selangor, Malaysia, telah menandatangani kontrak ekspor bernilai 3 triliun ringgit dengan 3 negara, Indonesia, Thailand, dan Meksiko. Syarikat yang bermula dengan 4 pekerja ini telah menguasai pasaran dunia dengan teknologi cecair penyejuk. Wawancara dengan Dato Kenji ditayangkan di skrin. Malaysia tidak mempunyai minyak, tetapi kami mempunyai teknologi. Teknologi untuk menghidupkan semula tenaga yang dibuang.
Itulah medan minyak sebenar. Saya tersenyum sambil menonton screen. Akhirnya, Malaysia pun mengakui, negara yang mengabaikannya selama 27 tahun, akhirnya mengakui 4 orang itu. Telepon bimbit saya berdering, dari Dato Kenji. Kumar, Anda lihat berita Malaysia? Ya, saya lihat. Tahniah, ini semua kerana Kumar. Kerana Indonesia mengiktiraf kami terlebih dahulu, Malaysia juga terjaga. Tidak, Dato. Kerana Dato tidak berputus asa. Dato Kenji berkata, hari ini, Kementerian Alam Sekitar menghubungi saya lagi. Mereka akan membuat piawaian pensijilan prestasi cecair penyejuk dalam tempoh 6 bulan. Akhirnya, mereka menepati janji ya. Ya, sekarang generasi seterusnya tidak perlu bersusah payah seperti kami. Kerana piawaian akan ada. Saya memandang keluar tingkap, bintang-bintang kelihatan di langit malam Jakarta. Bintang-bintang yang tidak dapat dilihat kerana jerebu beberapa bulan lalu. Dato, malam ini saya dapat melihat bintang-bintang di langit. Betul ke? Ya, Dato, kerana Dato. Langit Jakarta sudah jernih. Dato Kenji terdiam seketika. Akhirnya, beliau berkata dengan tenang, Kumar, soalan tunggal yang saya tanya 27 tahun lalu, malam ini telah menjadi bintang di Jakarta ya? Betul. Dan bintang itu kini menerangi seluruh dunia. 6 bulan kemudian, saya sekali lagi melawat Malaysia. Kali ini bersama Menteri Alam Sekitar Indonesia, kami dijemput ke Majelis Perasmian Kilang di Shah Alam. Setibanya kami di kilang, bangunan itu telah berubah sepenuhnya. Dinding luarnya dicat semula, tingkap yang pecah diganti, dan papan tanda berkarat diganti dengan papan tanda baru yang berkilat. NOx Zero SDN, BD, teknologi Malaysia yang diiktiraf dunia. Di pintu masuk, bendera Malaysia berkibar bersama bendera Indonesia, Thailand, dan Meksiko. Bukti perkongsian 3 negara itu. Dato Kenji menyambut kami. Wajahnya kelihatan lebih ceria daripada sebelum ini. Kumar, Tuan Menteri, selamat datang. Menteri Indonesia menghulurkan tangan untuk bersalam. Dato Kenji, bagi pihak Indonesia, saya mengucapkan terima kasih. Kerana Dato, anak-anak di Jakarta kini boleh bernafas. Tidak mengapa, Tuan Menteri. Indonesia yang mempercayai kami terlebih dahulu. Memasuki kilang, 32 pekerja sedang bekerja. Peralatan canggih berbaris, dan makmal juga 2 kali lebih besar. Di dinding, masih terpampang 437 rekod kegagalan, tetapi di sebelahnya, sebuah sepanduk baru telah digantung, syarikat nomor 1 yang diiktiraf oleh Kerajaan Indonesia. Piawaian Nasional Thailand, Rakan Kongsi Rasmi Industri Logistik Meksiko. Dr. Azlan menjelaskan kepada Menteri, Tuan Menteri, ini adalah talian pengeluaran zarah nano kami. Sekarang kami boleh menghasilkan 500 liter sehari. Menteri kelihatan terkejut, hanya 4 orang 6 bulan lalu, dan kini ia menjadi begitu besar. Dokter, Siti berkata, Kerajaan Malaysia akhirnya mula menyokong kami. Kami menerima geran 200 juta ringgit untuk pembangunan teknologi syarikat kecil. Encik Amirul menambah, Kementerian Alam Sekitar juga mempromosikan projek perintis di dalam negara. Ia telah diperkenalkan kepada 100 unit bas bandar di Kuala Lumpur. Majelis perasmian bermula. Di atas pentas, berdiri Dato Kenji dan ahli pasukannya, serta Timbalan Menteri Alam Sekitar Malaysia. Timbalan Menteri Alam Sekitar mula-mula berkata, hari ini, saya datang ke sini untuk memohon maaf. 5 tahun lalu, ketika Dato Kenji datang ke Kementerian Alam Sekitar, kami berpura-pura tidak nampak dengan alasan tiada piawaian. Itu adalah satu kesilapan. Dewan menjadi senyap. Namun, Dato Kenji tidak berputus asa. Walaupun Malaysia membuangnya, beliau mempertahankan teknologi itu. Walaupun ditawarkan godaan dari luar negara, beliau tidak meninggalkan negara ini. Hari ini, kami menghormati marwah itu. Timbalan Menteri menyerahkan sijil kepada Dato Kenji, Kementerian Alam Sekitar Malaysia. Dengan ini, mengesahkan NOx Zero 3.0 sebagai cecair penyejuk mesra alam No. 1. Tepukan gemuruh kedengaran. Dato Kenji mengambil sijil itu dan memandangnya seketika. Ia adalah saat yang telah ditunggu-tunggu selama 27 tahun. Beliau berdiri di hadapan mikrofon. Terima kasih. Sejujurnya,
Apabila saya dihalau dari Kementerian Alam sekitar 5 tahun lalu, saya berputus asa. Saya pikir negara saya telah membuang saya. Suaranya bergetar, tetapi saya tidak dapat berputus asa karena teknologi ini dilahirkan di Malaysia dan 4 warga Malaysia menciptanya. Oleh itu, walaupun Meksiko menawarkan 1,2 bilion ringgit, saya menolaknya. Gemuruh kedengaran dari hadirin. Apa yang saya ingin pertahankan bukanlah wang. Ia adalah maruah. Maruah bahwa sebuah negara tanpa setitik pun minyak boleh mencipta piawaian tenaga dunia. Dato Kenji memandang ahli pasukannya. Azlan, Siti, Amirul, kita berjaya. Ia mengambil masa 27 tahun, tetapi kita berjaya. Air mata bergenang di mata ketiga-tiga mereka. Dan Kumar, Dato Kenji memandang saya. Kerana Indonesia mempercayai kami terlebih dahulu, Malaysia juga terjaga. Terima kasih banyak-banyak. Saya menundukkan kepala. Selepas majelis perasmian, saya dan Dato Kenji naik ke Bumbung Kilang. Kami dapat melihat pemandangan Taman Perindustrian Shah Alam sepenuhnya. Asap keluar dari cerobong, orang ramai pulang dari kerja, lampu kilang satu persatu padam. Dato Kenji berkata, Kumar, 27 tahun lalu, apabila saya mempunyai keraguan ini, saya tidak pernah membayangkan ia akan menjadi cerita sebesar ini. Keraguan apakah itu? Mengapa cecair penyejuk tidak berubah selama 100 tahun? Ia adalah soalan yang mudah. Soalan yang mudah itu telah mengubah dunia. Dato Kenji tersenyum. Sekarang pekerja kami 32 orang. Kami merancang untuk menambah hingga 50 orang tahun depan. Semua belia Malaysia. Itu hebat. Apabila Meksiko menawarkan untuk membina kilang, ahli pasukan saya berkata mereka akan pergi, tetapi saya menolaknya. Mengapa? Dato Kenji memandang ke bawah ke Taman Perindustrian. Kerana ini tempat saya, dan saya ingin mencipta tempat di mana belia Malaysia boleh bermimpi. Saya mengangguk mendengar kata-kata itu. Dato, boleh saya bertanya satu perkara? Apa itu? Apakah saat yang paling sukar dalam 27 tahun itu? Dato Kenji berfikir seketika dan berkata, apabila Amirul meletak jawatan ketika gaji tertunggak 4 bulan. Pada hari itu, saya tinggal seorang diri dan melihat cermin, rambut putih sudah separuh kepala. Pada masa itu, saya fikir, adakah saya gila? Tetapi saya tidak berputus asa. Kerana jika saya berputus asa, itu adalah akhirnya. Walaupun gagal 437 kali mungkin kali ke 438 akan berjaya kan matahari terbenam. Matahari terbenam merebak di atas taman perindustrian. Langit merah itu indah. Dato Kenji berkata, Kumar, apa yang saya pertahankan bukanlah teknologi. Jadi apa? Maruah. Maruah bahwa negara tanpa minyak pun boleh melakukannya. Saya mengingati kata-kata itu dalam hati. Dato, maruah itulah yang mengubah dunia. Anak perempuan saya kini melihat langit. Anak-anak di Jakarta bernafas. Logistik Thailand dihidupkan semula. Ekonomi Meksiko berkembang. Semuanya kerana 4 orang. Dato Kenji tersenyum. 4 orang pun boleh mengubah dunia. Kami dapat menunjukkannya kan? Betul. Dan 4 orang itu tidak meninggalkan Malaysia. Kami berdiri begitu lama, memandang matahari terbenam. Sebuah negara tanpa setitik pun minyak. Tetapi yang meraih haba buangan yang dibuang dan mengubah dunia. Maruah yang dipertahankan oleh 4 warga Malaysia itu bersinar pada saat itu. Malam itu, saya menaiki pesawat pulang ke Indonesia. Di luar tingkap, pemandangan malam Kuala Lumpur terbentang. Banyak cahaya bersinar. Saya berfikir, di setiap cahaya itu, pasti ada orang seperti Dato Kenji. Orang yang tidak berputus asa walaupun diabaikan oleh negara sendiri. Orang yang memilih maruah berbanding wang. Mereka inilah yang menyokong Malaysia. Pesawat berlepas. Saya memandang keluar tingkap sambil berbisik, terima kasih, Dato Kenji. Kerana 4 orang itu, anak perempuan saya boleh bernafas. 25 Januari 2026. Saya sedang menyiapkan laporan akhir. Pelaksanaan penuh di 3-4 juta kenderaan di seluruh Indonesia selesai. Purata kadar peningkatan kualiti udara, 34%. Purata kadar pengurangan penyakit pernafasan, 21%. Anak perempuan saya, Putri, pulang dari sekolah dan berkata,
Ayah, cikgu pendidikan jasmani cakap hari ini. Langit jadi cantik sebab orang Malaysia. Saya memeluk anak perempuan saya. Betul, putri sayang. 4 orang Malaysia yang tolong kamu. Kena cakap terima kasih. Ya, ya saya akan cakap. Telepon bimbit di atas meja berdering. Dari Dato Kenji, Kumar, ada rancangan khas disiarkan di berita Malaysia sekarang. Tajuknya Keajaiban dari Negara Tanpa Minyak. Tahniah. Tidak. Apa yang kami lakukan hanyalah bertanya satu soalan. Mengapa cecair penyejuk tidak berubah selama 100 tahun? Itu sahaja. Soalan itu menjadi 27 tahun, menjadi 3 triliun ringgit, dan mengubah dunia. Dato Kenji tersenyum. Kumar, boleh saya pergi ke Indonesia lain kali? Saya ingin melihat sendiri langit Jakarta. Bila-bila masa sahaja. Dato, anak perempuan saya, ingin mengucapkan terima kasih kepada Dato. Saya meletakkan telepon dan memandang keluar tingkap. Langit biru, awan putih, burung-burung terbang. Pemandangan yang tidak dapat dilihat beberapa bulan lalu. Saya berbisik, negara tanpa minyak meraih haba buangan yang dibuang. Walaupun diabaikan oleh negara sendiri, 4 orang itu bertahan. Ini adalah Marwah. Ini adalah Malaysia. Bagaimana dengan cerita ini, tuan-tuan dan puan-puan? Kisah 4 orang yang terus memilih Malaysia hingga akhir, walaupun diabaikan oleh Malaysia. Apa yang mereka pertahankan bukanlah teknologi, tetapi maruah. Maruah bahwa sebuah negara tanpa setitik pun minyak boleh mencipta piawaian tenaga dunia. Hari ini, Malaysia, berkat 4 jurutra ini, mengekspor medan minyak ketiga ke seluruh dunia. Inilah wajah Malaysia yang harus dibanggakan. Jika Anda menyokong dengan melanggan saluran dan menekan butang suka, kami akan membawakan Anda cerita yang lebih menarik. Ini adalah Special Japan, memperkenalkan kisah-kisah menyentuh hati dari luar negara. Terima kasih.